Buletin Didik 6 Disember bersama saya Khairi Hazom Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam tempoh 100 hari, Kementerian Pendidikan KPM memberi tumpuan kepada 3 teras aspirasi keluarga Malaysia. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, ia termasuk memperkasa penyampaian perkhidmatan, mempertingkat infrastruktur menyeluruh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi mencapai aspirasi tersebut, KPM menetapkan 5 program keutamaan. Dalam konteks meningkatkan penyampaian perkhidmatan, KPM mempunyai 2 program. Pertama, pengautomasian sepenuhnya sistem pengurusan pertukaran dan penempatan guru, dan kedua, pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan secara one-off seramai 18,702 orang. Sebagai pendekatan baharu, pengambilan pada kali ini dibuat mengikut kluster option mata pelajaran. Tambahnya, sebagai usaha mempertingkat infrastruktur menyeluruh, KPM turut memberi tumpuan kepada usaha menaik taraf atau membangunkan semula bangunan daif di sekolah. Selain itu, tumpuan juga diberi kepada pembinaan Dewan Terbuka di sekolah khusus untuk aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Dalam pada itu, KPM amat menghargai semua pihak termasuk murid, guru, pentadbir sekolah serta ibu bapa atas kerjasama penuh yang diberi bagi menjayakan pengoperasian sekolah secara bersemuka. Jelas Datuk Dr. Razi, setakat ini sebanyak 10,060 buah sekolah telah beroperasi. Ia melibatkan seramai 4,385,281 orang murid. Secara keseluruhan, segala usaha yang dilaksanakan oleh seluruh warga KPM ini sejajar dengan aspirasi kerajaan iaitu keluarga Malaysia yang mengutamakan budaya kerja berprestasi tinggi. Tambahnya lagi, perkembangan berkaitan 5 program utama tersebut bakal diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta dipamerkan untuk orang ramai melalui program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia kelak. Bersama saya, Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, jumpa anda dalam acara 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia pada 9 hingga 12 Disember ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Jumpa di sana. Sementara itu, KPM tidak bercadang menggantikan mata pelajaran pendidikan moral dengan mata pelajaran perpaduan. Datuk Dr. Razi Jidin berkata subjek terbabit merupakan mata pelajaran teras kepada murid yang tidak menganut agama Islam. Jelas Dr. Razi, ia berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1997 seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013-2025 mengesyorkan kurikulum pendidikan moral bagi murid bukan Islam memberi lebih tumpuan kepada pemahaman tentang nilai universal, perpaduan dan hubungan baik sesama insan. KPM juga katanya telah melaksanakan penambahbaikan secara bersepadu dengan memberi lebih tumpuan kepada elemen perpaduan dalam aspek kurikulum, strategi pengajaran dan pembelajaran PDP serta bahan sokongan. Elemen perpaduan dalam kurikulum pendidikan moral diterjemahkan secara eksplisit dan diperkembangkan melalui tema dan bidang yang khusus. Tema dan bidang yang diajar bukan sahaja memberi tumpuan kepada kandungan tetapi dikaitkan juga dengan konstruk perpaduan. Beliau menjawab pertanyaan lisan oleh Ahli Parlimen Batu P. Prabhakaran yang bertanyakan pendapat Menteri Kanan Pendidikan mengenai pelan memperkenalkan mata pelajaran perpaduan bagi murid-murid sekolah rendah dan menengah menggantikan pendidikan moral yang berada dalam sistem pendidikan sekian lama tanpa memberi sembarang impak yang nyata untuk memupuk semangat perpaduan. Terima kasih. KPM amat prihatin dan sentiasa mengambil langkah untuk menyelesaikan dan menurunkan kadar keciciran murid. Pelbagai langkah diambil dalam menangani isu ini, termasuk memantau dan mengesan murid yang tidak hadir pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dan semasa PDP di sekolah. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahang Sun ketika sesi soal jawab di Parlimen siang tadi, jumlah murid keciciran jauh lebih tinggi pada tahun 2018 berbanding yang dilaporkan untuk tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021, iaitu seramai 34,074 orang. Data bagi tempoh Mac hingga Disember 2020, murid yang berhenti sekolah adalah seramai 11,301 orang. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2021, seramai 10,015 orang murid direkodkan berhenti sekolah. Jumlah keseluruhan murid yang berhenti persekolahan bagi tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021 adalah 21,316 orang.
Tambahnya, KPM amat prihatin dalam menyelesaikan dan menurunkan kadar keciciran murid. Ia termasuk menyediakan perkhidmatan bimbingan dan sokongan psikososial melalui pelbagai kaedah dan perbincangan bersama ibu bapa atau penjaga untuk mengenal pasti sebab dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani murid yang kurang minat belajar. Malaysia mencatat pencapaian penting hari ini apabila 90% daripada populasi remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan menerusi laman COVID Now, lebih 2.72 juta atau 86.5% remaja pula sudah lengkap divaksinasi. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam catatan di laman Twitter, ia kejayaan penting yang berjaya dicapai hari ini apabila 90% daripada populasi berumur 12 hingga 17 tahun telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Khairy turut mengingatkan khususnya warga emas untuk mendapatkan segera dos penggalak yang telah tersedia. Sementara itu, bagi populasi dewasa, lebih 22.72 juta individu atau 97.1% telah melengkapkan vaksinasi. Kembali di Buletin Didik. Seperti tahun-tahun sebelum ini, Petroscience mengadakan pertandingan Petroscience RBTX Challenge khusus untuk peminat robotik. Susulan pandemik COVID-19, buat pertama kali pertandingan berlangsung secara maya dengan 345 pasukan dan melibatkan lebih 600 peserta. Merangkumi 3 jenis pertandingan iaitu Robot Tracer, Robot Suman dan Inovasi yang terbuka kepada pelajar sekolah rendah, menengah dan orang awam. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Petroscience, Ezarisma Azli Muhammad, pertandingan bertujuan mempromosikan pendidikan berteraskan reka cipta dan inovasi, terutamanya dalam kalangan pelajar. Petroscience RBTX Challenge merupakan sebuah platform universal bagi membolehkan para peminat robotik dan teknologi terkini untuk berkumpul dan mempertandingkan serta mempamerkan robot dan ciptaan masing-masing di dalam satu arena peringkat nasional. Pertandingan ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan berteraskan reka cipta dan inovasi dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Tambah beliau, pertandingan menggalakkan pelajar berfikiran aras tinggi dan inovatif. Pendidikan STEM merupakan antara inisiatif utama yang sedang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM percaya bahawa STEM akan mewujudkan laluan masa depan yang lebih cerah serta membuka pelbagai peluang kerjaya yang menarik kepada anak murid. Tambahnya, Petroscience RBTX Challenge adalah satu usaha berterusan yang memberi impak positif untuk meningkatkan minat murid terhadap STEM. Daripada 8 kategori, antara yang menjuarai pertandingan Robot Tracer Junior, Adambot 09 dari Beacon House Sri Letia, sementara Robot Tracer Advance, Sakti Premier Rush dari Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, manakala Robot Tracer terbuka dimenangi peserta dari Indonesia, Spencer Baya dari Junior High School 1 Surabaya. Semua finalis pertandingan berpeluang memenangi wang tunai bernilai lebih RM20,000, sijil dari Petroscience serta barangan eksklusif daripada Petronas dan Microsoft Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengeluarkan garis panduan pemberian allowance latihan industri. Menurut Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, ia bagi mengelak graduan menjadi buruh paksa yang tidak dibayar upah sewajarnya. Kerajaan melalui pembentangan bajet 2022 telah bersetuju agar LI ini dilaksanakan, diteruskan di bawah agensi kerajaan dan terima allowance, peningkatan allowance sedikit tetapi ke arah bayar allowance sebanyak RM900 sebulan dan pihak swasta digalakkan untuk memberi allowance
Tambahnya, ia adalah antara 6 perkara yang dipersetujui dilaksanakan dalam perbincangan dengan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK. KPT turut melaksanakan sesi libat urus dengan pihak industri bagi memastikan tidak berlaku kes pelajar tidak dibayar allowance latihan industri. Sementara itu, dalam Belanjawan 2022, kerajaan juga bersetuju memberikan insentif kepada majikan yang menggaji perantis graduan berusia 18 hingga 30 tahun sebanyak RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan. Pesta Buku Selangor 2021 kembali menemui pengunjung. Berlangsung di Shah Alam Convention Centre SACC, Pesta Buku kali ini menjanjikan pelbagai program menarik sesuai untuk pelajar dan seisi keluarga. Pesta Buku yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor dan Pustaka Tun Uda ini dijalankan secara hybrid. Mengangkat tema menghubungkan hati dan minda, ia berlangsung dari 2 Disember sehingga 12 Disember ini. Kita sedia maklum yang sebelum ni kita diselubungi oleh pandemik, dah hampir 2 tahun kita tak keluar untuk pergi ke Pesta Buku. Pesta Buku ni disusun setiap tahun. So menghubungkan hati dan minda ni adalah untuk kita menghubungkan balik hati-hati mereka yang memang minat dengan buku, ataupun nak bawa family datang ke sini untuk aktiviti-aktiviti yang telah disusun dan juga untuk shopping buku dengan harga yang terendah. Menawarkan diskaun sehingga 70% untuk jualan buku. Pesta Buku Selangor 2021 melibatkan penyertaan 121 pempamer. Selain jualan buku, pelbagai aktiviti diadakan buat pengunjung yang hadir. Kita memang bawakan program-program bersama keluarga, yang create bonding sama keluarga. Antaranya adalah urban farming with family. Jadi anak-anak ini belajar bagaimana nak bercocok tanam. Ini adalah untuk create dia punya motor skill dan juga motor kasar dan motor halus. Sebab kalau kita lihat zaman sekarang, anak-anak ni banyak bergantung pada gadget ataupun berminat pasal gadget. Kita bawakan juga e-sport di Pesta Buku ini, tetapi kita balancekan dengan program-program yang hands-on, yang DIY, dan juga kita bawakan juga permainan tradisional supaya mereka tak lupa we can be modern but we keep our tradition. Pesta Buku Selangor 2021 turut menganjurkan pelbagai bengkel yang menampilkan aktivis serta pakar dalam bidang masing-masing. Bersifat bebas dan penyampaian kandungan yang bersifat santai, zin dilihat sebagai satu cara ekspresi yang kreatif. Penghasilan zin memberikan keyakinan kepada penulis pemula untuk berjinak dengan dunia penulisan serta menyemai ilham dan bakat selain menyuburkan semangat untuk terus berkarya. Tidak asing lagi dalam dunia penerbitan buku kanak-kanak, pelukis visual dan ilustrator Emilia Yusof berkongsi cara kreatif menghasilkan bahan bacaan yang dapat menarik minat kanak-kanak. Kebiasaannya, buku ringkas ini dihasilkan dalam 8 muka surat ataupun 16 muka surat. Dihasilkan daripada sebuah kertas A4 sahaja, zin atau nama yang disingkatkan daripada perkataan magazine adalah satu bentuk bahan bacaan mudah dan yang lebih menarik, naskah kecil ini menjadi satu bentuk ekspresi yang positif dan kreatif yang boleh dihasilkan oleh pelbagai peringkat umur. Menjadi satu bahan bacaan yang ringkas dan menarik, pembacaan bagi setiap naskah zin adalah sekitar 2 minit. Kombinasi gambar serta tulisan menjadikan penceritaan lebih mudah difahami, khususnya bagi anak-anak kecil. Saya harap mereka dapat berkreatif macam ibu bapa. Saya lihat tadi ada juga ibu bapa yang parents yang bawa anak. Jadikan ni sebagai aktiviti sampingan di rumah. Ataupun untuk guru berkreatif bersama murid-murid dalam kelas seni lukis, atau mungkin boleh combine seni lukis dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sebab kita ada combine teks dengan ilustrasi kan.
Zin menjadi pentas untuk penulis pemula menerokai kreativiti masing-masing. Bersifat lebih peribadi, zin boleh menghasilkan banyak penceritaan dan menginterpretasi watak. Banyak-banyak lukis, saya suka lukis apa? Lukis komik ke, lukis macam rumah-rumah ke, pemandangan ke. Saya suka lukis macam campur-campur. Kalau saya bosan, saya lukis ni. Mami nak melukis ke? Macam mana? Selalu pergi kelas ke? Selalu cikgu ajar ke? Lukis sendiri-sendiri? Selalu pergi kelas dan cikgu ajar. Selalu lukis apa? Lukis orang ke? Lukis kartun-kartun ke? Kartun-kartun. Nurul Amalina Zainuddin, Didik TV. Rusia akan menghantar jutawan Jepun Yusaku Maezawa ke stesen angkasa antarabangsa ISS Rabu ini. Maezawa, 46 tahun, antara individu terkaya di Jepun, akan berlepas dari kosmodrom Baikonur di Kazakhstan bersama pembantunya Yozo Hirano. Kapal angkasa Soyuz dengan bendera Jepun dan logo MZ yang mewakili nama Maezawa dibawa ke pelantar pelancar. Misi itu bakal menamatkan pemberhentian sementara program pelancongan angkasa Rusia yang tidak menerima pelancong lain selepas pengasas bersama syarikat Cirque du Soleil Guy Laliberté dari Kanada pada 2009. Bagaimanapun, untuk kali pertama dalam sejarah, agensi angkasa Rusia Roscosmos menghantar pelakon Yulia Peresild bersama pengarah Klim Shipenko ke ISS pada Oktober lalu bagi merakamkan babak filem pertama di orbit dalam usaha untuk mengatasi projek pesaing di Hollywood. Kapal angkasa Soyuz dilengkapi 3 tempat duduk itu akan dikemudikan oleh angkasawan Rusia Alexander Misurkin yang berpengalaman terbabit 2 misi ke ISS sebelum ini. Maezawa dan Hirano dijadualkan berada di ISS selama 12 hari di mana mereka merancang untuk mendokumenkan pengembaraan itu bagi saluran YouTube Maezawa yang memiliki 750,000 pengikut. Menurut Forbes, tycoon berkenaan adalah pengasas pusat beli belah fashion dalam talian yang terbesar di Jepun. Kompang ialah sejenis alat muzik tradisional yang paling popular bagi masyarakat Melayu. Ia tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Terdapat 5 jenis rentak paluan kompang dan setiap daripadanya mempunyai irama atau bunga yang berbeza. Ia termasuk rentak masri, zapin, inang, joget dan asli. Berikut merupakan cara paluan kompang mengikut rentak masri. Ia mempunyai 3 jenis paluan iaitu melalu, meningkah dan menganak. Dalam pada itu, pada pertandingan kompang selawat sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan KPM menekankan aspek selawat sebagai tema. Seterusnya adalah rentak zapin. Ia mempunyai 4 jenis paluan iaitu melalu 1 dan 2 serta meningkah 1 dan 2. Masih di Buletin Didik, terus kita ke laporan sukan. Malaysia memulakan kempen kumpulan B bola sepak Piala AFF Suzuki dengan menewaskan Kemboja 3-1 di Stadium Bishan, Singapura. Skuad bimbingan Tan Cheng Ho mendahului 1 gol pada babak pertama menerusi sepakan penalti Safawi Rashid pada minit ke-23. Sebelum 2 lagi gol terhasil pada separuh masa kedua menerusi Akhir Rashid minit ke-61 dan R. Kogileswaran minit ke-79. Pada perlawanan kedua Khamis ini, Malaysia akan menentang Laos. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengharapkan bantuan Persekutuan Bola Sepak ASEAN EFF untuk membenarkan tambahan pemain selepas 2 pemain Harimau Malaya Khairul Azhan Khalid dan Faisal Halim didapati positif dan mesti menjalani kuarantin wajib selama 10 hari. Malaysia kini hanya memiliki 21 pemain di Singapura selepas Khairul Azhan dan Faisal terpaksa digugurkan. FAM sudah membuat permohonan rasmi dan menunggu maklum balas jawatankuasa pertandingan EFF memandangkan ia perkara di luar jangkaan. Badan Bola Sepak Negara juga memaklumkan hanya 24 pemain dibawa ke Singapura atas faktor kecederaan pemain. Terdahulu, majlis perasmian saingan Piala AFF 2020 berlangsung di Stadium Nasional di Kallang, Singapura. Hadir memeriahkan majlis Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino. Ini kali pertama Presiden FIFA merasmikan kejohanan berprestij Asia Tenggara ini sejak diperkenalkan pada 1996. Infantino turut menyerahkan trofi replika kepada barisan hadapan yang banyak membantu menghadapi pandemik COVID-19 sebelum menjulang trofi sebenar berlatar belakangkan ledakan bunga api di pekarangan stadium. Beliau turut memuji AFF yang berjaya menganjurkan kejohanan ini walaupun ditunda 3 kali.
Sementara itu, tuan rumah Singapura bermula garang menundukkan Myanmar 3-0 pada aksi kumpulan A. Safwan Baharudin yang beraksi bersama Selangor FC membuka jaringan pada minit ke-34 selepas menyempurnakan hantaran Syahdan Sulaiman. 4 minit kemudian, Ehsan Fandi mengukuhkan kedudukan tuan rumah menerusi jaringan kedua. Ehsan yang juga anak kepada legenda bola sepak Singapura Fandi Ahmad membuktikan ketajaman tindakan penyudahnya apabila melengkapkan kemenangan 3-0 pada penghujung babak pertama. Pada satu lagi aksi kumpulan A, antara pasukan Thailand bekerja keras menentang Timor Leste. Juara 5 kali itu terpaksa menunggu sehingga babak kedua untuk mencipta jaringan. Gol pertama menerusi Pat Hompol Charo Enrata Napirom pada minit ke-51. Timor Leste yang berjaya menyaingi lawan bagaimanapun terpaksa akur apabila dibolosi lagi 9 minit sebelum tamat menerusi Suprachot Saracat untuk kemenangan 2-0 Thailand. Ke perlumbaan Formula 1 Grand Prix Arab Saudi, pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton muncul juara untuk menyamai kutipan mata pencabarnya Max Verstappen dari pasukan Red Bull Honda. Mereka kini masing-masing mengumpul 369.5 mata, sekaligus saingan terakhir di Abu Dhabi hujung minggu ini menjadi penentu siapakah bakal bergelar juara dunia. Lewis Hamilton dan rakan sepasukan Valtteri Bottas yang memulakan perlumbaan di petak 1-2 menguasai saingan sehingga pusingan ke-10 sebelum perlumbaan terpaksa dihentikan seketika apabila pelumba pasukan Haas Ferrari Mick Schumacher terbabit kemalangan. Perlumbaan dihentikan buat kali kedua apabila berlaku beberapa lagi kemalangan. Dimulakan kembali pada pusingan ke-17, perlumbaan diteruskan dengan lancar walaupun ada beberapa kemalangan turut berlaku, antaranya membabitkan pelumba Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel. Dan Hamilton yang jatuh ke kedudukan ketiga menggunakan pengalamannya untuk memintas pelumba Alpine Renault Esteban Ocon sebelum mula mengejar Verstappen. Saling bertukar posisi, pengalaman nyata memihak Hamilton yang berjaya mengatasi Verstappen untuk menamatkan perlumbaan di tempat pertama yang juga kemenangan ketujuhnya musim ini. Hamilton berjaya memungut 26 mata selepas turut meraih 1 mata bonus menerusi catatan masa terpantas pada pusingan ke-47. Hamilton kini berkongsi mata bersama Verstappen selepas masing-masing mengumpul 369.5 mata. Sekaligus bakal membuat perhitungan pada perlumbaan terakhir di Abu Dhabi hujung minggu ini bagi menentukan juara dunia musim 2021. Kejayaan Hamilton dan Bottas yang menamatkan perlumbaan 1 dan 3 di Arab Saudi juga membolehkan pasukan Mercedes AMG Petronas terus mengungguli kedudukan teratas pengeluar dengan 587.5 mata, berkelebihan 28 mata di depan pencabar terdekat Red Bull Honda. Baik, mengakhiri buletin didik malam ini, lebih 200 peserta berpakaian Santa Claus menyertai acara luncur salji untuk mengumpul dana bagi tujuan amal di Maine, Amerika Syarikat. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.